عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hadid pada ayat yang ke-20. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pengurusan Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Terlupa juga pada tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan serta keberkatannya di dunia hingga ke akhirat kelak, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat walafiat di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut, ketahuilah oleh kamu sekalian bahawasanya dunia itu tempat permainan dan tempat tipu daya segala-galanya. Bahkan dunia itu menjadi tempat kebanggaan sesama kamu melalui banyaknya harta yang kamu kumpulkan dan banyaknya anak pinak kamu yang diadakan ke atas kamu. Seperti mana segala-galanya kesedapan dunia itu akan lenyap, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ke atas kamu, bahkan menjadi kebanggaan kepada orang-orang kafir yang melihat tanaman-tanamannya subur megah dalam keadaan hujan yang turun tersebut. Bahkan satu hari nanti dia akan hilang sampai menjadi kering kontang, kemarau yang panjang. Begitulah kami membuat perumpamaan ketika mana menjadikan dunia itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan kepada kita sekalian. Bahkan bagi orang-orang yang sedemikian, dengan kelalaiannya tersebut, dengan kealpaannya tersebut, dengan kelupaannya terhadap akhirat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan kata kepada mereka, wa fil akhirati azabun syadid. Nanti di akhirat kelak kami akan sediakan kepada mereka iaitu azab yang sangat pedih periknya bagi orang-orang yang lalai dengan keduniaan ini. Adapun keampunan Allah Subhanahu wa taala dan keredaan Allah itu kami akan berikan kepada orang yang tidak lalai dengan keduniaan ini.
Bahkan Allah kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain dan tidak bukan tempat kesenangan yang menipu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada apa yang disebutkan daripada ayat tadi. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita dan mudah-mudahan ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian untuk terus berbakti dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni dalam keadaan umur-umur sakit-baki yang Allah kurniakan kepada kita ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung pengajian kitab kita pada malam ni, kitab Bahrul Madhi. Kita masih berbahas berkenaan dengan bab khosrul amal. Pada bulan lepas kita cerita satu tajuk ini masih lagi tidak habis, tetapi malam ni insya-Allah kita akan cuba habiskan sekiranya Allah mengizinkan. Jadi maknanya yang bulan lepas kita sebut tentang baginda Nabi SAW, kita preview balik, kita cerita balik yang bulan lepas. Ingat lagi tak? Tak ingat dah Ustaz. Jadi yang bulan lepas Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi SAW ingatkan kita, Nabi pegang sahabat dia, dua orang sahabat. Yang pertama namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan seorang lagi namanya Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma ni, Nabi SAW sentuh bau dia, lalu Nabi pesan. Nabi pegang bau dia, Nabi pesan. Maknanya Nabi nak pesan sungguh-sungguh supaya ambil betul-betul benda ni, pegang sungguh-sungguh. Apa yang Nabi pesan kepada dua orang sahabat ni, Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabilin. Nabi kata kepada dua orang sahabat ni, hiduplah kamu di dunia ni seperti mana orang yang berdagang, dan ataupun hiduplah di dunia ni seperti mana orang yang bermusafir. Dua situasi ini disuruh kepada dua orang sahabat ni supaya hidup bersungguh-sungguh di dunia ni seperti mana orang yang berdagang ataupun orang yang bermusafir. Hadis tu dah habis kita cerita, cuma ada sambungannya lagi sikit yang disuruh oleh baginda Nabi SAW yang bulan lepas kita cerita sampai kata-kata daripada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kata, jangan kamu ada sedikit pun pada hati kamu menyiring ke arah dunia ni sedikit pun. Bahkan jangan kamu anggap dunia ni tempat kediaman kamu. Itu kata siapa? Kata Imam An-Nawawi yang kita sebut bulan lepas. So hari ini kita sambung daripada perbahasan tersebut. Maka kata Al-Ilqimi, dia kata apa? Yakni beramallah kamu akan apa yang berfaedah kemudian daripada matimu. Jadi maksudnya apa? Hidup ni tolong amal banyak-banyak, tolong buat amal soleh banyak-banyak untuk kita bawa bekal setelah kita mati nanti. Jangan dua kali sangat. Jadi maknanya buat persiapan, cari amalan-amalan apa yang boleh menjadikan kita ini membawa bekalan bertemu dengan Allah. Orang tanya kita, Ustaz, bekalan apa yang paling bagus? Kambing perak ke nak bawa? Kan? Orang tanya, kambing perak ke nak bawa ataupun ayam perak ke nak bawa? Nak pergi bawa bekalan nak bertemu dengan Allah. Jawapan yang disebut di dalam Al-Quran melalui Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT sebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kamu dengan bekalan takwa, kerana itulah sebaik-baik bekalan di sisi Allah. Allahu Akbar. Jadi maknanya kita hidup di dunia ni buat amalan-amalan soleh dan bentuk ketakwaan di dalam kehidupan kita supaya kita membawa bekalan tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana berada di alam kubur, sampailah ketika mana kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar, di hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling terbaik. Dan apabila sakit ia, dan dia kata apa? Kerana sakit itu, dia kata apa? Dan segerakan pada hari-hari engkau di dalam kesihatan beramal dengan amal soleh. Dia kata waktu kita hidup dalam keadaan sihat ni, buat amalan sungguh-sungguh. Jangan tunggu sakit baru nak merasai nikmat kesihatan tersebut. Jangan tunggu sakit baru teringat nak buat amal macam-macam. Jangan tunggu sakit baru teringat nak main Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan. Jangan tunggu sakit baru teringat nak bangun tahajud. Rugi kita.
Jadi maknanya, maka ditakutkan atas orang yang melampau-melampau pada yang demikian itu, bahawa sampai ia ke akhirat dengan tiada bekalan. Maka siapa yang banyak ingatkan dunia ni, takut-takut dia terlalu melampau-lampau sangat ingat kepada dunia, maka nanti ketika mana di akhirat kelak, dia tidak ada bekalan langsung ketika mana bertemu dengan Allah. Waktu tu baru reti menyesal, ya? Waktu tu baru reti menyesal, seumur hidup tak ada manfaat lagi dah waktu tu. Jadi maknanya, dan apabila sakit ia, nescaya menyesal meninggalkan beramal. Jadi maknanya, sakit akan bertambah menyesal kita sebab tak banyak amalan. Waktu sakit, waktu tengah kena COVID-19, duduk di hospital, waktu tu orang bubuh bantuan alat pernafasan, baru teringat nak baca Quran. Jadi ke waktu tu? Tak jadi dah. Waktu orang dah bubuh bantuan alat pernafasan tersebut, baru teringat nak pergi majlis ilmu. Boleh ke tak boleh waktu tu? Tak boleh dah. Waktu tu baru teringin nak berpuasa sunat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke tak boleh? Doktor marah. Kata pakcik kena makan sikit ni, jangan tak makan langsung. Sebab bantuan pernafasan ni memang bantuan pernafasan juga, tapi dari sudut tenaga pakcik ni, kat pakcik kena makan. Dia kata apa? Aku nak puasa. Tak boleh. Jadi maknanya waktu tu tak diizinkan lagi untuk kita berpuasa. Jadi maknanya waktu sekarang ni tolong manfaat sungguh-sungguh supaya kita ada kebaikan dan amalan-amalan soleh yang kita bina di dunia ni, supaya meraih keberkatan di dalam amalan kita sampailah ke akhirat kelak insya-Allah. Bahkan sentiasa hatinya mau pulang ke tanah airnya, maka iaitu sesungguhnya ia pergi berdagang itu supaya mendapatkan bagi ahlinya apa yang disukainya di tanah airnya. Maka demikianlah mukmin itu segianya bersegera ia pada menuntut yang berfaedah di tanah airnya, yang kekal ialah di negeri akhirat kelak. Kerana siapa yang berbimbang dalam masa perdagangannya itu dengan main-main dan tiada apa didapatinya, niscaya kembali ia kepada ahlinya dan tanah airnya dengan tiada berbekalan, maka hidup ia serta mereka itu di dalam kerumah dan penat lelah. Jadi maknanya apa? Kalau siapa yang duk berbimbang dengan dunia sangat sampai tak fikir akhirat, bimbang takut-takut ketika mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dia bawa apa? Dia bawa tak bawa apa? Dia bawa tangan kosong. Penat lelah susah payahnya di dunia, rupa-rupanya menjadikan dia bersusah payah di akhirat kelak. Biarlah kita di dunia ni bersusah payah nak buat amal soleh. Biarlah kita di dunia ni kita bersusah payah untuk nak melakukan ketaatan kepada Allah. Apa jua sekalipun yang kita bersusah payah di dunia ni akan memberikan kesenangan kepada kita yang kekal abadi ketika mana di negeri akhirat kelak. Begitu keadaannya. Ustaz, kami ni sampai bersusah payah keluar duit daripada poket kami ni Ustaz untuk sumbang kepada Masjid Al-Islamiah ni, bersusah payah. Kami sanggup tahan makan ni Ustaz sebab bini bagi duit RM20. Dia kata lepas habis kuliah nanti pilah singgah kedai makan dengan kawan-kawan. Dia kata cantik. Tiba-tiba tabung masjid lalu tengah duduk dengar kuliah ni tuan-tuan. Dia duduk fikir, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Dia kata bagi. Bagi tu dia bersusah payah untuk dia tak payah makan dengan kawan-kawan dia, semata-mata nak memberikan kesenangan kepada dia di akhirat kelak dengan sedekah dia tersebut. Jadi maknanya dia biar dia bersusah payah di dunia ni supaya dia akan senang lenang ketika mana di akhirat kelak. Ini orang yang cerdik di dalam amalannya. Maka demikian juga siapa yang berbimbang dengan dunia, dengan hawa nafsunya, nescaya kembali ke akhirat kelak dengan kosong dua tangannya. Tiada dapatnya apa yang berfaedah kepadanya, bahkan didapatinya yang memberi mudarat akan dia semata-mata. Mudarat ketika mana? Ketika mana di akhirat kelak. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Tuan-tuan tahu keadaan kita di akhirat kelak, terutamanya di Yaumul Mahsyar nanti, macam mana rupa dia? Ada satu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Di dalam kitab tu diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW cerita ada seorang Bani Israel. Bani Israel ni siapa? Keturunan daripada Nabi Allah Musa AS. Kaum Nabi Allah Musa AS. Kaum ni daripada Bani Israel, dia ni seorang yang beramal soleh. Satu hari ketika mana ayah dia meninggal dunia,
ayah dia sedekahkan, ayah dia tinggalkan harta pusaka kepada anak dia yang tunggal ni. Ayah dia tinggal segala-gala harta kepada dia. Bila ayah dia tinggal kepada anak dia ni, apa jadi kepada anak dia ni? Anak dia ni memanfaatkan dengan sebaik mungkin apa yang diberikan oleh ayahnya akan harta-harta yang ditinggalkan kepadanya. Maka dia buat apa? Antaranya ketika mana dia melalui satu tempat, ni diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis sahih. Bila dia berjalan satu tempat, dia tengok orang dalam keadaan susah payah, dia tengok orang ni dalam keadaan terlantar, dalam keadaan lapar dan dahaga ni. Dia buat apa? Dia memanfaatkan hartanya. Dia kata apa? Wahai Allah, aku menginfakkan dan aku memerdekakan hamba-Mu ini dengan sebab rezeki yang Kau kurniakan kepada aku ni, aku sedekahkan kepada dia, supaya nanti ketika mana di akhirat kelak Engkau mempermudahkan urusan aku di akhirat kelak. Maksudnya apa? Dia buat amal soleh itu, dia mengharap kepada Allah supaya Allah menjadikan dia senang di akhirat kelak. Lalu dia mempermudahkan urusan orang yang dalam keadaan kebuluran, orang yang di dalam kelaparan, maka dia memberi makan, bahkan dia memberi pertolongan dengan sebaik mungkin kepada orang yang dalam kesusahan tersebut. Dia mengharap Allah supaya mempermudahkan urusannya di akhirat kelak. Baginda Nabi kata, Allah menerima segala amalan dia tersebut. Tak cukup dengan dalam keadaan tersebut, dia berjumpa dengan ramai orang perempuan dalam keadaan susah payah, lalu dia belikan makanan, bahkan dia memberikan segala apa keperluan kepada orang perempuan dalam kesusahan. Dia sponsor. Lalu kata baginda Nabi SAW, dia mengharapkan perempuan-perempuan yang diberikan makan, minum dan pakaian tersebut, supaya perempuan-perempuan tersebut akan menjadi bidadari yang Allah akan sediakan kepada dia nanti. Dia jumpa lagi anak-anak yatim, bahkan dia memuliakan anak-anak yatim tersebut. Lalu dia berkata, mudah-mudahan asbab aku memuliakan anak yatim ni, Allah akan memuliakan aku ketika mana di yaumul mahsyar nanti. Nabi cerita yang tu tuan-tuan, in detail Nabi cerita. Nabi kata apa? Allah memakbulkan segala permintaannya di atas kebaikannya yang dia lakukan kepada manusia ketika itu. Waktu tu Allah memakbulkan segala hajatnya ketika mana dia bersedekah tersebut. Jadi maknanya apa? Ini orang yang cerdik di dalam beramal soleh. Dia buat sesuatu, dia mengharapkan redha Allah, dia mengharapkan apa yang sepatutnya Allah akan berikan kepada dia. Tuan-tuan, kita nanti di akhirat kelak, di yaumul mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita ni, diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di yaumul mahsyar ada orang yang dibangkitkan di hadapan Allah di yaumul mahsyar dalam keadaan dah bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu golongan first class. Golongan siapa? Golongan first class. Dia sedar-sedar diri dia dah berada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling terbaik amalan dia, yang membawa takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu golongan lagi yang dia datang di yaumul mahsyar dalam keadaan dia menunggang unta. Unta dia itu ditungganginya berduaan, ada yang menunggang unta tersebut secara bertiga, ada yang menunggang unta tersebut secara berempat, ada yang menunggang unta tersebut secara bersepuluh orang. Satu ekor unta yang ditungganginya seramai 10 orang. Nabi cerita macam tu. Lalu ditanya oleh para sahabat Nabi, tu geng mana tu yang naik unta ramai-ramai macam tu? Ini golongan-golongan yang naik unta ni ialah golongan-golongan yang di dunia dulu dia rajin beramal soleh, dalam masa yang sama dia banyak buat maksiat juga. Buat baik pun banyak, maksiat pun banyak. Buat baik pun banyak, buat jahat pun banyak. Jadi maknanya ketika itu dia datang dalam keadaan dia menunggang unta. Sehingga transaksi mereka tersebut ketika mana di yaumul mahsyar tersebut, mereka bersepakat untuk sama-sama nak membeli seekor unta, supaya yang bersepakat tu bersama-sama dengan mereka tersebut agar membeli seekor unta mengikut amalan-amalan pahala yang dibawa ketika mana di yaumul mahsyar itu, untuk bertransaksi nak beli seekor unta menggunakan amalan-amalan pahala yang dibina waktu dunia dulu. Dia jumpa kawan dia, ni pasal apa ni?
jalan kaki ni, mau tak kita beli unta? Kita mau. Cuma duit aku tak berapa nak cukup. Tak apa, kita tontong, dia kata. Dia kata apa? Kita tontong. Duit hang ada berapa? Duit aku pun tak banyak, ada 200 rial saja. 200 rial tak cukup. Aku pun ada 200 rial. Cari lagi kawan kita. Cari seorang lagi. 600 rial. Tak cukup. Cari lagi seorang. Dia kata apa? Aku pun ada 200 rial saja. Campur-campur semua cukup 800 rial. Tak cukup. Nak naik 4 orang ni sebab pakat dengan 4 orang, tak cukup. Cari lagi sampai 10 orang baru cukup untuk nak beli seekor unta. So dia akan tunggang unta tersebut dengan 10 orang. Bahkan Nabi SAW kata, ada juga orang yang banyak dosa dan ada juga orang yang banyak kebaikan ni, yang sama-sama banyak dengan kebaikan dan dosa ni, dia datang dalam keadaan tanpa kasut, tanpa capal, tanpa slipper, tanpa slipper Jepun, tak ada langsung kasut, main tu kaki ayam. Sebab apa? Kekurangan amalan yang dibina di dunia. Sebab apa? Kelalaian di hidup di dunia tanpa memikirkan amal-amal soleh yang nak dibawa sebagai bekalan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bimbang tu tuan-tuan. Habis Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Nak bagi kami ni sempurna takwa kami punya bekalan ni, nak bagi sempurna macam mana Ustaz? Yang pertama, tolong bertaubat kepada Allah setiap malam. Sebelum tidur, taubat. Yang kedua, tolong banyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak sungguh-sungguh kena selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bina solat tahajud setiap malam supaya kita bahagia di akhirat kelak, bahkan kita dibangkitkan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tolong manfaatkan Al-Quran yang Allah turunkan itu dengan sebaik-baik manfaat untuk dibacanya, untuk difahaminya, untuk diamalkannya di dalam kehidupan kita. Kalau empat-empat ni ada, tambah satu lagi iaitu sedekah. Kalau lima-lima ni ada, insya-Allah berdasarkan dengan hadis dan berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan mulia di sana dengan sebaik-baik kemuliaan yang disediakan oleh Allah kepada manusia yang mengamalkan 5 benda ni. Sebab tu tuan-tuan, hidup di dunia ni jangan duk lalai sangat. Jangan lalai sangat. Apa hidangan di dalam televisyen, apa hidangan di dalam media sosial, jangan duk lalai, jangan duk ikuti sangat. Semua dia tahu. Masya Allah, kemas betul. Tanya pakcik duk tengok apa cerita malam-malam Jumaat ni, cerita apa? Dia kata, Ustaz, malam Jumaat ada satu cerita bagus Ustaz. Cerita apa? Disebut rancangan-rancangan ni, lawak-lawak semua ni tuan. Dia kata hari malam Jumaat macam tu. Kalau hari Jumaat malam Sabtu cerita lain pula Ustaz. Hari Sabtu malam Ahad cerita lain Ustaz. Hari Ahad malam Isnin bola Ustaz. Oh, bola. So dia tahu semua. Sebab apa dia tahu semua? Sebab dia beranggapan dia nak bersedap-sedapan di dunia ni. Kalau dia seorang manusia yang ada planner dia untuk nak menjadikan dia ni manusia yang bahagia di akhirat kelak, maka dia akan plan segala amal-amal soleh. Amal soleh yang mana yang mampu dia buat untuk dia memanfaatkan dan dia tumpu sepenuh perhatian dengan penuh kualiti di dalam amalannya tersebut supaya dia meraih bekalan yang terbaik ketika mana di akhirat kelak. Ni orang cerdik. Ingat tak tuan-tuan ayat yang lepas saya baca? Bulan lepas saya baca apa? Ada satu ayat Quran dalam surah An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ingat tak ayat tu? Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, dalam masa yang sama mereka menolak segala kemahuan nafsu-nafsunya, dan mereka itu akan diwariskan syurga jannatul ma'wa kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi maknanya siapa yang tolak kemahuan nafsunya, maka dia layak untuk mendapat syurga Allah yang bernama jannatul ma'wa. Allahu Akbar. Jadi maknanya tuan-tuan, tolong perbanyakkan amal-amal soleh kita dengan sebaik mungkin. Boleh tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, saya tak nampak ibu-ibu tu ada dalam peti sana, dalam bilik sana. Allahu Akbar, mesti lepas duduk gelak tu. Dia tak apa Ustaz Naim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian,
manfaatkan kehidupan kita ini dengan sebaik-baik, insya-Allah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adda nafsaka fi ahli al-qubur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dan hitungkan dirimu dan kirakan dia masuk di dalam bilangan ahli kubur. Masalah hitungkan diri daripada ahli kubur, sesungguhnya dengan sepotong hadis itu tahulah kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memberi nasihat pada umatnya, hendaklah hitung akan diri daripada ahli kubur, yakni maulah sentiasa di dalam hati itu ingat akan mati. Nabi suruh kita ingat sungguh-sungguh, ingat akan mati. Nak ingat mati macam mana? Ayah-ayah, pakcik-pakcik sekalian, ibu-ibu sekalian, nak kena sebut mati macam tu lah. Maksudnya fikir-fikirkan apa kalau Allah jadikan kematian kita pada esok hari. Kalau malam ni dah malam dah, apa kalau takdir kata Allah Subhanahu Wa Taala jadikan solat isyak sehari, solat isyak kita yang terakhir. Yang tu ingat mati. Itu cara ingat mati. Bila sembahyang isyak fikir, mungkin ini solat aku yang terakhir. Bila sembahyang subuh, bila malam dah nak tidur fikir, kalaulah malam ni malam aku tidur yang terakhir, kalaulah besok sedar-sedar aku celik-celik mata, aku berada di dalam kubur, macam mana ya. Itu cara ingat mati. Bila sembahyang subuh berjamaah fikir pula, mungkin ini solat subuh aku yang terakhir, bagaimana ya aku nak buat. Maka kalaulah begitunya keadaan cara kita mengingati kematian, nescaya segala amalan kita akan bertambah kualiti di dalam setiap amalan yang kita amalkan di dunia ni. Bila sembahyang subuh, lagi sembahyang isyak, cuba ingat, mungkin ini solat aku yang terakhir. Bagaimana cara bacaan dia? Masya Allah, dia akan baca betul-betul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dia tu bahaya tu. Dia terlalu nak bagi kualiti sangat sampai jadi macam tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tu wahwas, itu bukan nak bagi kualiti tu tak. Yang tu wahwas tu pergi tarik telinga dia tu kalau dia buat macam tu. Pergi tarik telinga tu kan, dia tulis alhamdulillah rabbil alamin, siapa dia cubit telinga aku ni. Dia jadi macam tu. Sekian dimaklumkan. Jadi maknanya tuan-tuan, supaya tiada panjang angan-angan kamu bila kita banyak ingatkan mati, maka Nabi SAW ada satu mesej nak bagi tahu kepada kita, bila kita banyak ingat akan mati, supaya tiada panjang angan-angan kamu, supaya kamu ni tak jadi manusia yang panjang angan-angan bila ingat banyak mati. Bahkan kerana apabila panjang angan-angannya saya tidak berhadap kepada mempersediakan bakalan di negeri akhirat, bahkan kuat menghimpunkan dunia dan apa yang kesedapan pada nafsumu, tidak datang pula mencari hal kehidupan itu kepada berniat mencari penolong bagi berbuat ibadah. Bahkan tetapi apabila sentiasa ada dalam hati akan ingat mati dengan tidak tahukan masanya, seperti nanti-nanti datang rasanya jua, nescaya maulah nafsumu berhadap kepada berbuat ibadah itu. Tapi kalau banyak ingat kepada mati, kita akan banyak ingat untuk nak melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan sedap, bangun pukul 4 pagi, orang tua-tua lah selalunya, dia sedap sendiri, dia tak payah tekan jam. Ni kehebatan orang-orang veteran ni, dia tak payah tekan jam macam orang muda macam saya ni. Saya macam orang muda ni, pukul 4 suku saya dah kunci dah. Malam sebelum nak tidur, kunci 4.55. 5 minit tu nak ambil masa untuk nak bangun tu. Kunci 4.55 sebab nak bangun pukul 5. Kunci, Masya Allah. Bunyi jam, bangun tak bangun, bangun tak bangun, bangun tak bangun. Fikir balik, kalaulah ini tahajud aku yang terakhir, macam mana ya? So bangunlah. Bangun tu melengung dulu, melengung tengok orang rumah. Oh, hidup lagi dia. Masya Allah, hidup lagi orang tua ni. Contoh. Tak apalah, bangun. Cuba tuan-tuan, baginda Nabi SAW cerita, sekiranya seorang suami itu bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dia tahajud, kemudian dia kejutkan bini dia dengan merenjis-renjiskan air kepada matanya, kepada muka si isterinya,
maka Allah melimpahkan rahmat kepada suami dan melimpahkan rahmat kepada isterinya yang bangun tahajud setelah dikejutkan oleh suaminya. Itu dalam satu hadis yang lain. Dalam satu bentuk hadis yang lain disebut sekiranya isteri bangun dulu. Ni tuan-tuan. Supaya jangan gaduh. Sekiranya isteri bangun dulu, kemudian isteri bangun tahajud, selepas isteri bangun tahajud, selesai dia tahajud kepada Allah, lalu dia merenjis-renjiskan air kepada si suaminya, maka si suaminya pun bangun untuk bertahajud kepada Allah, maka Allah melimpah-limpahkan rahmat kepada si isterinya dan melimpahkan rahmat kepada si suaminya. Kita tengok dalam satu hadis yang lain. Sekiranya suami isteri bangun tahajud bersama-sama dalam keadaan solat yang bersama, solat berjemaah, Allah catatkan suami isteri tersebut adalah manusia yang paling banyak ingat kepada Allah pada malam tersebut. Di dalam buku catatannya, mereka dua orang ini adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditulis sebagai apa? Zakirina kathiran, orang yang banyak ingat kepada Allah pada hari tersebut. Ni hebatnya. So nak bangun seorang kan nak bangun berdua-duaan. Bangun berdua, Ustaz, malam ni baru tahu hadis ni, Ustaz. Sebelum ni kami duk biar isteri kami bangun, Ustaz, sebab dia yang paling senang bangun. Saya ni balok liat, Ustaz. Balok liat dia kata. Balok liat sebab apa, Pakcik? Tak tahulah, Ustaz. Saya ni memang jenis macam tu, Ustaz. Isteri saya ni kalau dia nak tegur saya, kalau dia nak kejut saya, dia kena ambil satu cebok, Ustaz, baru saya bangun. Oh, teruk. Kalau macam tu, suruh dia tidur sepanjang hayat, lagi bagus. Dah. Kalau jenis payah sangat ni, suruh dia tidur sepanjang hayat, baru nak bagus. Jadi cerita dia dah. Jadi maknanya tolong bangun sama-sama. Penting sangat kan Ustaz bangun tahajud ni, sangat penting. Saya baru ni tuan-tuan semalam, saya ada seorang ustaz saya, pangkat sarjan, pangkat korporal. Dia nak naik sarjan, dia kena temuduga bacaan Al-Quran untuk kelayakan. Lulus yang tu baru boleh layak dia pakai sarjan. Ni tuan, ni askar punya hal ni. Korporal nak naik sarjan, dia kena temuduga tes bacaan Al-Quran. Kalau boleh, kalau lulus, kalau tahu baca Quran dengan betul, lulus baru layak pakai sarjan. Tuan-tuan, orang kampung ni tuan-tuan, dia suka dengan pangkat sarjan. Kampung mana pun sama tuan-tuan. Saya balik kampung saya Pematang Jangguh dan Pematang Pau. Kita ni pangkat kapten. Bila kita balik, orang kampung tanya, Ustaz, balik dah ke? Balik. Berapa hari balik? Balik 3 hari yang cik. Ya ke? Lah ni pangkat apa dah? Kita kata kapten. Bagus kapten dah. Bila nak pakai sarjan? Aku lah dengar orang macam tak faham bahasa lah. Dia makcik, tak lama lagi nanti saya pakai sarjan makcik. Ya ke? Bagus sarjan ni kemas dah. Yang duk jekah kat padang kawat tu sarjan lah. Oh, dia tahu. Kita pun mengiyakan saja tuan-tuan. Nak marah orang tua tuan-tuan. Tengok kita duk remang, kita duk tengok dari jauh, kita duk tengok, kita duk baca dia ni umur 80 dah tuan-tuan. Layan je lah. Makcik suka sangat ke sarjan? Suka. Tengok sarjan Hasan dalam tu. Kemas dah. Oh, iya ke? So nanti pakai sarjan lah. Nanti pakai sarjan makcik. Nanti saya pakai sarjan, saya tangkap gambar saya tunjuk kat tu. Jangan takut. Tak apa, nanti ustaz tunjuk kat saya. Saya suka sangat dengan sarjan. Dia kata, nak sarjan juga tuan-tuan. Mana ni dia tak pernah tengok cerita Kapten Mukhris. Kita zaman lah ni kita duk tengok Kapten Mukhris, Kapten apa lagi? Kapten apa? Kapten pilot. Kita dah tengok yang tu. Dia tak tengok cerita tu tuan-tuan. Jadi tak sampai maklumat kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebab itu baginda Nabi SAW kata, Ya ibnu Umar, iza asbahta fala tatahaddasa nafsaka bil masa wa iza amsayta fala tatahaddasa nafsaka bis sabah. Cuba tuan-tuan tengok hadis ni dan tuan-tuan faham betul-betul hadis ni. Hadis ni kata apa? Hadis ni kata apa? Maka sabda Nabi SAW lagi, Hai Ibnu Umar, apabila berpagi-pagi engkau, maka jangan engkau kata di dalam hatimu, hidup aku ini sampai petang hari. Maksudnya apa? Kalau hidup waktu pagi, jangan tangguh nak beramal soleh sampai waktu petang. Main waktu pagi ni, sepatutnya baca Quran pagi-pagi. Dia kata apa? Tak apa, petang ni kot baca. Sakil pasak baca. Pagi-pagi ni pergi kena roti canai dengan teh tarik, sedap sikit. Tinggal.
Dia pergilah kedai yang dia pergi duduk dengan kawan-kawan dia, seronok duk pergi mindam haji, naik haji 4-5 kali dah, dia baru balik rumah dia. Maknanya Nabi kata apa? Kalau sampai waktu pagi, jangan tangguh, jangan menantikan waktu petang, sebab takut kamu dimatikan pada pagi tersebut. Dan apabila berpetang-petang kamu, maka jangan kamu kata dalam hatimu akan hendak sampai pada pagi hari esok hari. Bila sampai waktu petang pula, jangan duk tunggu waktu besok pagi pula, jangan tunggu. Sebab apa? Nak buat amalan ni, Quran kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahu akbar. Allah kata apa? Bersegeralah kamu untuk mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan syurga-syurga itu kepada orang yang bertakwa kepadanya. Allahu akbar. Ada ayat lagi tak? Fastabiqul khairat, dan bersegeralah kamu beramal-amal kebaikan di sisi Allah. Semua ayat suruh bersegera. Tak ada ayat pun yang suruh kita tangguh, delay di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, di dalam sesuatu amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya termasuklah apabila kita buat satu kejahatan, disuruh kita segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan baca satu ayat Quran. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Apabila kamu melakukan sesuatu kebaikan, apabila kamu melakukan sesuatu kefahisyah, iaitu sesuatu keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah beristighfar kepada Allah. Maksudnya apa? Terus tarik handbrake, istighfar kepada Allah. Disuruh sedemikian supaya kita jangan tertipu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang nak buat kejahatan, dia kata apa? Tak apa, buat kejahatan tak apa, satgi boleh taubat balik. Dia tak sedang kalaulah Allah takdirkan waktu dia buat kejahatan tersebut, dia meninggal dalam keadaan dia tengah buat jahat. Apa jawab? Apa cerita? Sedangkan kita duk berdoa selalu, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Begitu keadaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka di dunia ni kita jangan tangguh-tangguhkan beramal soleh ataupun nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangguh, jangan sesekali tangguh. Boleh? Okey? Itu saja pada malam ni yang boleh kita ambil pengajaran, yang boleh kita buat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, tolong jangan tangguh nak buat kebaikan. Yang kedua, tolong jangan delay, jangan lewatkan taubat kepada Allah. Yang ketiga, ambillah kesempatan waktu sihat, waktu lapang masa, waktu hidup ni untuk beramal soleh dengan bersungguh-sungguh, kualitinya dari sudut kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, carilah amalan-amalan yang boleh membawa bekalan ketika mana nak bertemu dengan Allah nanti. Dan yang kelima, carilah redha Allah daripada redha makhluk yang ada di atas muka bumi Allah ini, supaya kita ikhlas di dalam beribadah, supaya kita meraih takwa di sisinya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin. Wahai Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah. Rezekikan kami untuk sempat menyebut kalimahmu
La ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah, rezekikan kami untuk dijadikan kubur kami nanti satu taman daripada taman-taman syurgamu, wahai Allah. Jangan sesekali kau jadikan kubur kami nanti satu lubang daripada lubang-lubang api nerakamu, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah asbab majlis ilmu ini menjadikan asbab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurgamu, wahai Allah. Jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api nerakamu, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah seluruh jemaah Masjid Al-Islamiyah ini, wahai Allah. Mudah-mudahan diselamatkan daripada wabak COVID-19, dan keseluruhan rakyat negeri Selangor dan Malaysia yang tercinta ini, wahai Allah, dibebaskan kami daripada wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kami ini, wahai Allah. Bahkan diberikan kesembuhan kepada hamba-hambamu yang diuji dengan wabak COVID-19 itu, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.